Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang Datuk maklum, kami datang ke sini untuk menemui ramah Datuk lah. Untuk disebabkan pesyarah kami bagi tugasan kepada kami untuk membuat menemui ramah dengan Datuk. Soalan pertama, kami ingin bertanya kepada Datuk yang kami berminat, sekiranya Datuk tidak keberatan untuk mengisi sedikit latar belakang Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih kepada semua yang memberikan kesempatan dan ruang untuk kita berbicara pada pagi ini. Sedikit tentang latar belakang, sama ada pendidikan ataupun pengajian. Yang pertamanya, anak kelahiran Melaka, lahir di Teluk Mas Melaka. Kalau tidak, tempat lahir itu ialah di Makkatul Mukarramah, tapi dibesarkan di Melaka. Kemudian mendapat pendidikan rendah dan menengah di Melaka, kemudian menyambung peringkat diploma di Pusat Islam ataupun sekarang ni di Darul Quran lah. Kalau sekarang dulu disebut dengan Pusat Islam. Pusat Islam tu dia menawarkan pengajian diploma untuk tahfiz, dan setiap negeri dia ada wakil-wakil daripada negeri pada waktu itu. Jadi sampai diploma, kemudian tahun 91 menyambung di Ma'had Syura di Mesir sampai 95, kemudian 96 memegang jawatan ataupun balik ke Malaysia, mula berkhidmat dengan Jawatan Agama Islam di bahagian pendidikan dan duduk di Ma'had Tahfiz. Pada waktu itu Ma'had Tahfiz ni di Bukit Pegong, sampailah dia dipindahkan ke Cendera, kemudian berakhir di Cendera pada 2002. Saya dipindahkan ke Masjid Negeri untuk menggalas tanggungjawab sebagai imam besar sehinggalah waktu kini 2023. Jadi itu sedikit dari sudut perjalanan kehidupan dan latar belakang yang boleh dikongsikan kepada semua. Jadi dari sudut pekerjaan ataupun dari sudut bidang kerja ni, bermula dengan pendidikan. Di Jabatan Agama dia ada bahagian pendidikan, kemudian sampailah daripada 96 sampai kepada 2002 bertugas sepenuhnya di bahagian pendidikan Jabatan Agama Islam. Kemudian bertukar kepada unit lain, iaitu unit pentadbiran, iaitu di Masjid Negeri sebagai imam besar di Masjid Negeri. Wallahu. Baik Datuk, terima kasih Datuk. Jadi saya akan teruskan dengan soalan dulu. Bagaimanakah gaya kepimpinan Datuk ketika memimpin sesuatu organisasi? Adakah Datuk ni seorang yang tegas? Adakah Datuk ni seorang penyabar ke? Dari sudut kepimpinan, untuk memastikan bahawa sesuatu organisasi ini dia dapat berjalan dengan baik dan ada hubungan dari sudut orang bawahan ataupun staf bawahan dengan ketua, maka pemimpin atau ketua ni dia tidak boleh tidak boleh shock sendiri dalam kepimpinan untuk menjayakan sesuatu organisasi itu boleh berjalan dengan baik. Maka orang atasan dia tidak boleh mengatakan bahawa akulah bos, dan mesti ada kerjasama di antara seorang pemimpin, ketua dengan orang bawahan. Sebab
orang atasan dia tugas dia ialah memberi arahan, dan yang nak menjalankan tugas ni ialah orang-orang bawahan. Tak kira sekecil mana pun mereka dalam sesuatu organisasi, maka mereka ni adalah satu juzuk yang amat penting. Jadi kalau tak ada mereka, sesuatu itu tak boleh dilaksanakan dengan sempurna. Maknanya kalau tak ada tukang sapu ataupun cleaner, maka kita tak boleh dapat maknanya suatu kerja ataupun suatu keadaan yang terbaik dalam tempat kerja kita. Sebab apa? Bos tak akan boleh melakukan tugas sebagai seorang cleaner, sebab dia banyak lagi tugas-tugas yang lain. Jadi dengan sebab itu, dalam kepimpinan ini mesti ada pertama, mesti ada kerjasama, kemudian ada sikap bantu-membantu, tolong-menolong di antara satu sama lain. Dan pemimpin dia tak boleh kata, ini kerja awak, tugas saya memimpin. Tak boleh. Dia dalam kepimpinan organisasi ni, ada kalanya kita pemimpin dia perlu turun ke bawah, melakukan kerjasama dengan orang bawah. Maknanya seperti mana Rasulullah SAW yang kita lihat di dalam peperangan Khaybar ataupun peperangan Khandaq, ketika mana sahabat-sahabat turun untuk menggali parit, ada satu waktu apabila satu batu besar yang tak boleh dipecahkan oleh sahabat, maka Nabi sendiri turun ke dalam parit itu untuk memukul batu itu tadi. Jadi nak menunjukkan bahawa orang bawahan tidak boleh mengata dia bos, dia bolehlah duduk di atas, goyang kaki je. Jadi tidak begitu. Jadi kepimpinan ni dia kena turun. Nabi sendiri pergi berperang, dalam peperangan Badar kita melihat bagaimana dengan kekurangan kelengkapan, Nabi juga berkongsi kuda untuk dinaiki. Ada kalanya Nabi berjalan, sahabat yang naik, dan ada kalanya sahabat naik Nabi naik kuda dan sahabat memegang tali kuda. Jadi inilah kepentingan dalam suatu organisasi untuk memastikan ianya berfungsi dan berperanan baik untuk menghasilkan satu natijah pentadbiran yang sempurna. Maka dia perlu kepada sokongan daripada semua orang, sama ada daripada anggota bawahan, pertengahan ataupun orang atasan. Wallahu a'lam. Jazakallah atas jawapan yang telah diberikan. Datuk, kita akan teruskan kepada soalan yang ketiga. Jadi adakah tugas Datuk sebagai seorang imam sahaja yang hanya memimpin solat Jumaat? Sebagai imam besar, tugas dan tanggungjawab ni dia menyeluruh. Apabila diberi amanah untuk menggalas sebagai tugas imam besar, yang pertamanya itu adalah tugas-tugas resmi. Tugas resmi ni adalah ataupun disebut dengan tugas hakiki. Tugas hakiki kita memanglah sebagai seorang imam untuk memimpin solat berjamaah ataupun naik membaca khutbah. Tetapi kita ada tugas-tugas yang lain. Tugas-tugas lain ni ialah pentadbiran, memastikan bahawa pentadbiran masjid berjalan dengan lancar, kemudian menerima tetamu daripada luar, contohnya lawatan-lawatan daripada luar. Kemudian juga tugas imam ialah memastikan semua aktiviti dan program sepanjang satu tahun memastikan dapat dilaksanakan daripada SKT yang telah dirancang. Juga memastikan persekitaran masjid dari sudut kebersihan taman, kebersihan luaran dan kebersihan dalaman, supaya masjid ini benar-benar
menjadi tempat tempat persinggahan yang terbaik untuk orang yang tetamu datang, dan bila mereka ni datang ke masjid, mereka akan mendapat apa yang mereka hajati, kan? Jadi tugas sebagai imam ni dia selain pentadbiran, dia juga merancang tugas-tugasan dan juga memastikan dari sudut kesempurnaan bangunan. Kalau ada kerosakan, kalau ada perkara-perkara ataupun perkara yang perlu diperbaiki, memastikan bangunan ini berada dalam keadaan baik. Jadi tugas membuat laporan kalau ada kerosakan kepada bangunan masjid. Juga menyelia kebersihan syarikat-syarikat luaran yang menjalankan perkhidmatan di masjid negeri. Contohnya syarikat kebersihan, syarikat kawalan keselamatan, itu akan di bawah seliaan ataupun tugas imam besar untuk memastikan semua perjalanan dia punya perkhidmatan ini berjalan dengan baik dan dapat memberi kerjasama dengan pihak pentadbiran dengan baiklah. Jadi ini sebahagian daripada tugas. Di samping itu, imam besar juga dia terlibat dengan tugasan-tugasan luaran. Contohnya berkhidmat sebagai jawatankuasa fatwa negeri, kemudian berkhidmat sebagai ahli jawatankuasa panel halal, terlibat juga untuk slot-slot bual bicara di dalam radio. Itu di antara tugasan-tugasan lah. Termasuklah maknanya menjadi panel untuk temu duga untuk pemegang-pemegang tauliah agama, dan kepada menjadi panel untuk pemberi allowance kepada pelajar-pelajar tahfiz yang telah tamat hafazan, untuk dinilai dari sudut kebolehan mereka menguasai 30 juzuk sebelum mereka ni diberikan allowance setiap bulan. Dan banyak lagi tugas-tugas yang lain yang tak dapat nak disebutkan. Jadi ala kulli halnya nak menunjukkan bahawa tugas imam ni dia bukan tertumpu hanya di dalam bangunan masjid saja, tetapi tugasan adalah di luar, termasuk di dalam luar bangunan. Dan ini merupakan tanggungjawab yang perlu dilaksanakan lah, yang ianya diberi amanah dan mandat oleh sama ada pihak negeri ataupun pihak Jabatan Agama Islam. Allah. Okey, syukur Datuk. Soalan seterusnya, adakah Datuk ini seorang yang sudi mendengar pendapat orang bawahan Datuk? Dalam kita nak memastikan bahawa segala kerja ataupun natijah daripada pentadbiran ini dapat dilaksanakan dengan sempurna, dengan baik, dan hasil daripada hasil kerja itu lebih baik, maka seorang pentadbir ataupun seorang ketua tidak menjadi satu kesalahan untuk mendengar orang bawahan, suara orang bawahan, cadangan orang bawahan, kerana mungkin orang bawahan ni dia punya pandangan yang berbeza dan mungkin ada cadangan yang lebih baik yang kita tak boleh nafikan. Dengan sebab itu, kalau kita melihat di dalam peperangan Badar, Rasulullah SAW sebagai Rasul sendiri mendengar cadangan dan pandangan para sahabat, sehingga cadangan itu diterima pakai, dan Alhamdulillah cadangan dengan sebab cadangan tadi, umat Islam yang mengikuti peperangan Badar ini mendapat kejayaan yang cemerlang. Jadi dalam soal kepimpinan tidak menjadi satu kesalahan, dan ianya adalah baik, kerana
menunjukkan bahawa pemimpin dengan anak buah ni dia ada hubungan yang mesra, ataupun tidak ada halangan ataupun tidak ada suatu pemisah untuk mereka, supaya dengan pandangan yang berbeza-beza ni kita boleh berkongsi dan mendapat satu natijah dalam keputusan untuk kita dapat melaksanakan sesuatu kerja ataupun arahan kerja ni dengan baiklah. Jadi dengan sebab itu pemimpin ataupun bos dia tak boleh kata aku bos, orang lain kena dengar cakap aku. Jadi untuk memastikan bahawa sesuatu organisasi ini berfungsi dengan baik, dengan cemerlang, maka ada kalanya orang bawahan kena menurut ataupun menerima pandangan orang atasan, dan ada kalanya orang atasan kena menerima pandangan orang bawahan, untuk memastikan di sana hubungan dua hala yang dua hala yang ada di antara orang bawah dan orang atasan ini, untuk memastikan hasil kerja yang lebih berkualiti dan lebih cemerlang. Wallahualam. Baiklah Datuk, saya akan teruskan dengan soalan saya yang kelima. Sebagai seorang pemimpin, bagaimanakah Datuk menguruskan orang bawahan Datuk kalau berlakunya konflik di antara mereka? Okey, kita dalam bidang pekerjaan ini, kita akan dapati di sana pekerja ni dia berbagai-bagai latar belakang. Ada latar belakangnya orang yang mungkin berpendidikan tinggi ataupun sederhana ataupun rendah. Jadi oleh kerana mereka ni datang daripada pelbagai, sudah tentu masalah-masalah yang ada juga berbagai-bagai. Kerana bila di tempat kerja ni kadang-kadang masalah di rumah mempengaruhi mutu kerja di pejabat. Kadang berlaku masalah anak-anak di rumah, kadang terbawa masalah itu di tempat kerja, dan ianya memberikan implikasi kepada perkhidmatan ataupun mutu kerja. Ataupun dengan sebab pekerja ni dia mungkin bermasalah di tempat kerja, sama ada berlakunya hubungan yang tidak elok di antara pekerja dan di antara rakan-rakan kerja sejawat, ataupun hubungan yang tidak elok di antara pekerja bawahan dengan dia punya bos dia. Jadi dengan sebab itu, bila berlakunya konflik di dalam di tempat kerja ni, maka ketua adalah orang yang berperanan penting untuk memastikan konflik ini dia tidak menjejaskan ataupun memberi kesan kepada mutu perkhidmatan ataupun pekerjaan ataupun kepada prestasi pekerja itu sendiri. Jadi dengan sebab itu, apa yang kita boleh lakukan ialah yang pertamanya kita memberi nasihat kepada pekerja-pekerja yang bermasalah. Memberi nasihat tidaklah secara terbuka. Setelah kita menerima laporan ataupun kita melihat aplikasi kerja mereka tu, jadi kita secara personal memanggil pekerja-pekerja ni untuk diberi nasihat terlebih dahulu. Memberi nasihat, kemudian kalau sekiranya nasihat ini tidak memberi kesan, barulah pekerja ni dirujuk kepada satu jawatan kuasa disiplin. Jadi supaya apa? Mereka ni tidak terjejas dari sudut pekerjaan lah. Jadi kita beri nasihat dulu. Kemudian mungkin nasihat ini berserta dengan tujuh ajar, tujuh ajar, ataupun bagi orang yang bermasalah yang dengan sebab masalah tadi menjejaskan prestasi kerja, kita menasihatkan supaya dia mengambil cuti, supaya dia dapat menyelesaikan masalah-masalah
kalau masalah rumah tangga, dia boleh selesaikan masalah rumah tangga dia terlebih dahulu kan, supaya tidak mengganggu kerja dia lah. Jadi dengan sebab itu cara penyelesaian masalah ni ialah dengan kita memberikan nasihat ataupun kita memberikan selain daripada nasihat, kita memberikan teguran, teguran daripada sebab kerja dia, ataupun kita membantu dari sudut apa yang dihadapi oleh pekerja itu sendiri. Jadi kita tak terus menyalahkan ataupun mengeluarkan surat tunjuk sebab dan sebagainya. Kerana dalam menangani masalah isu-isu konflik pekerja di dalam suatu organisasi ni, kita kena laksanakan dengan cara yang berhikmah ataupun dengan cara yang berhikmah, supaya dia tidak memberi kesan kepada pekerja itu sendiri. Contohnya, kalaulah pekerja ni diberikan surat amaran atau tunjuk sebab, dia akan memberi kesan pada dari sudut perkhidmatan dia. Nanti kalau surat tunjuk sebab dikeluarkan, maka dia akan menjejaskan dari sudut prestasi dia. Ini yang kita tidak seboleh-bolehnya kita tidak mahu lakukan lah. Jadi caranya ialah kita mendampingi mereka, menasihat mereka, ataupun membantu mereka ni untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi lah, yang boleh kita bantu. Tapi kalau sekiranya mereka terlibat dengan kes yang berat, jadi itu mesti dirujuk kepada jawatankuasa pengurusan ataupun jawatankuasa tata tertib lah, untuk memastikan mereka ni terus dapat berkhidmat dan memberikan perkhidmatan yang baik kepada sesuatu organisasi ataupun sesuatu jabatan lah. Allahuakbar. Baiklah Datuk, sebelum kami akhiri temu ramah kami pada pagi ini, kami mempunyai soalan terakhir yang ingin ditanyakan pada Datuk. Jadi soalan terakhirnya adalah, apakah cabaran yang Datuk hadapi serta harapan sepanjang tempoh kepimpinan Datuk dalam organisasi Datuk? Bila menyebut tentang cabaran yang dihadapi dalam pentadbiran ini, ialah pertamanya ialah mengurus manusia. Bila mengurus manusia ni, kita akan menghadapi berbagai-bagai cabaran yang mereka ni berlatar belakang tak sama lah. Ada yang boleh ikut cakap, ataupun yang boleh menerima arahan, ataupun boleh diarah kan. Jadi kalau sekiranya yang menjadi masalah, kalau sekiranya kerja-kerja yang diberi tak dapat dilaksanakan seperti mana yang dihajati, jadi kita akan menghadapi cabaran yang besar. Sebab apa? Kerja yang diarahkan tak boleh dilaksanakan. Jadi dengan sebab itu kita tak dapat keputusan, kita tak dapat nak meneruskan kerja-kerja yang lain. Kerana bila tersangkut pada sesuatu kerja yang diarahkan, dia akan memberi kesan kepada bahagian-bahagian ataupun kerja-kerja yang lain. Jadi dia akan tertangguh. Jadi ini biasanya cabaran yang besar lah. Baiklah Datuk, terima kasih atas perkongsian Datuk. Dari ini kami dapat mengetahui sedikit gaya kepimpinan Datuk dan latar belakang Datuk. Kami berharap agar perkongsian ini dapat menambah ilmu kami dan untuk menjadikan suatu inspirasi pada masa akan datang untuk masa depan kami. Terima kasih. Jadi terima kasih di atas perbualan yang ringkas dan maklumat yang kita kongsikan. Mudah-mudahan segala usaha dan apa yang kita lakukan dapat diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mengucapkan selamat bagi banyak dia dalam
program 10 ijazah dan ilmu yang ditimba dapat memberi manfaat kepada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.